Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan cuba i'rab daripada surah Ali Imran ayat ke 73, insyaAllah. Ya, ayat 73. Okey, dah bersedia semua? Okey, InsyaAllah ayat 73 kita dah siap tulis sebab ayat dia panjang. Ayat dia panjang. Kalau kita tengok di sini hampir 1 baris, 2 baris, 3 baris. 3 baris. So panjanglah sikit video hari ni. Okey, tak apa. Sempena PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita ada banyak masa, insyaAllah. Okey, kita mula. Here we go. 1, 2, macam 3, macam biasa guna kaedah 5 soalan scan, 4 dan 5. Ingat lagi ya soalan-soalannya. Yang pertama, kita mulakan dengan waw. Ini adalah waw ataf. Waw ataf kita tak i'rab lah waw ataf ni. Okey, la ini adalah la apa? Kita nak tahu la apa? La nahiyah ke? La nafiyah ke? Kita tengok kalimah selepas tu. Kalimah lepas ni apa jadinya? Okey, kita i'rab tengok. Okey, tu'minu wala tu'minu. Okey, wa ataf kepada ayat sebelum dia. Wala tu'minu, dan janganlah kamu membenarkan. Okey. Fi'il apa ni? Majzum. Kau nak kata marfu', tak boleh kata marfu' sebab dia tak ada nun. Kalau marfu' dia jadi tu'minuna. Nampak? Dia majzum. Bila majzum, dia ada kaitan dengan sebelum dia. Kenapa dia majzum? Sebab ada la an-nahiyah. Inilah la an-nahiyah. Okey. Yang keempat, dengan apa dia majzum? Dengan dengan apa tu? Dengan hazaf nun. Hazaf nun. Okey, kenapa dia hazaf majzum dengan hazaf nun? Kerana dia jamak. Jadi la di sini adalah la an-nahiyah. Tu senang je cara nak cam dia. Illa adatul istisna. Dan okey, li tu liman. Liman li tu haraf jar. Man tu adalah majrur. So li tu kita tak payah i'rab lah sebab dia haraf jar saja. Mabni. Man adalah isim. Tak kira lah. Okey, dia sekarang ni isim mausul. So dia mabni. Jadi i'rab dia majrur. Kenapa dia majrur? Sebab ada lam, liman. So bila dia dah mabni, okey, sini ni mabni, maka kita tak payahlah yang ni. Dengan apa dia majrur, tak payah sebab dia mabni. Kenapa dia majrur? So memang tak payah sebab dia dah mabni. Mabni ni mudah, tak payah fikir banyak, terus sakat tu je. Tabi'ah ni apa? Fi'il kan? Fi'il apa? Madhi. Kemudian apakah i'rab bila fi'il dia mabni, fi'il madhi? Ingat jadual jif, semua fi'il madhi dan amar adalah mabni. Okey, senang ceritanya. Fi'il madhin mabniyun 'ala al-fathah. Senang, habis. Settle. Kalau mabni tak payah fikir, tak payah tanya, tak payah apa pun, terus fi'il madhin mabniyun 'ala al-fathah. Dinakum adalah isim. I'rab dia apa? Dinakum. Tengok pada mim ke tengok pada kum? Tengok pada na sebenarnya, iaitu huruf akhir, huruf sebelum dhamir. Apa baris dia? Mansub kan? Jangan tengok pada dhamir tu, salah. Kalau tengok pada dhamir jadi majzum lah pula. Okey, kena tengok
sebelum dhamir. Kum tu adalah dhamir. Maka apakah i'rab dina? Mansub. Okey. Panjang kita nak i'rab ni. Barulah mencabar kan. Sebelum ni belajar ayat yang mudah-mudah, ini ayat yang panjang sikit. Okey. Dengan kenapa dia mansub? Sebab dia maf'ulun bi. Ni semua dalam jaruat jisim yang kita duk nyanyi tu. Al-mansubat ada 13, al-maf'il 6 sekawan, maf'ulun bi. Tu jumpa. Kita tak ingat dah. Okey, so practice make perfect. Kita kena ingat lah. Okey, dengan apa dia mansub dengan fathah? Kenapa dia mansub dengan fathah? Sebab dia mufrad. Mufrad lah din. Jamak dia adyan. Okey. Kum ni kalau nak tulis boleh juga tulis lah. Isim majrur mudhafun ilaih. Okey, dia mabni juga kum tu. Macam tu lah, tapi tak muat dah pula sini. Okey, kul fi'il. Dia fi'il. Apa dia? Fi'il apa? Kul fi'il amar. So dalam jaruat wajih kata apa? Fi'il amar mabni juga. Okey, bila mabni tak payah buat macam tadi je, buat macam fi'il madhi tadi je. Kul mabni ala sukun. Dah kul. Okey, dah. Sini macam sama. Fi'il madhin mabni ala fathah. Fi'il amri mabni ala, fi'il amrin mabniyun ala sukun. Inna. Ini adalah haraf. Okey. Al-huda. Okey, kita ambil al-huda. Al-huda isim. Apa? Al-huda. Nak kata apa al-huda ni? Nak kata apakah i'rab dia? Marfu', mansub, majrur, majzum, konfun. Taklah, sebab dia alif lam, dia isim. Jadi adalah man. Siapa tahu? Mansub. Kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Isim inna ataupun isim anna. Inna lah, sebab inna. So sebab dia isim inna. Kan kita belajar tu kan, isim inna, khabar kana, tamyiz wal mustasna. Tengok balik video part 4 yang nyanyi-nyanyi tu. Okey, dengan apa dia mansub? Dengan kalau tengok sini mati, tapi isim tak boleh mati. Dia belakang isim tak boleh mati. Ingat tak video part 3? Okey, so dia dengan fathah juga mansub dia dengan fathah. Fathah apa di sini? Di sinilah bila ada huruf illah di belakang, ini dipanggil fathah muqaddarah. Muqaddar, ini nama muqaddarah tu bukan susah pun. Dia ada huruf illah kat belakang, panggil lah fathah muqaddarah. Okey, kenapa? Sebab dia mufrad. Okey, ataupun bukan hidayah al-huda, bukan mufrad, jamak taksir. Jamak taksir daripada hidayah al-huda. Kemudian hudallah ni isim, sama. Tapi ini bukan mansub. Qul innal huda hudallah. Apa tu? Dia marfu'. Tu dia. Macam mana sama baca huda-huda juga, tapi ni mansub, ni marfu'. Sebab tengok pada kedudukan dia. Kenapa ni mansub? Sebab dia isim inna. Kenapa yang ni marfu'? Sebab dia khabar inna. Kan nyanyi isim yang marfu' adanya 7 fa'ina imnya suka bergaduh mubtada khabar sering bersama. Khabar inna isim kana. Kalau tak lupa jadi dia marfu' dengan apa? Dhammah. Dhammah sepatutnya bacanya seolah-olah baca hudayu. Tapi tak boleh sebab dia huruf illah. Maka dhammah apa? Dhammah muqaddarah. Inilah panggil muqaddarah. Bila ada huruf illah tadi fathah muqaddarah. Sebab sepatutnya hudaya. Sekarang ni hudayu. Dhammah muqaddarah lah.
Kenapa jamak taksir juga? Sebab dia jamak taksir, mufrad dia hidayah. Okey, Allahi pula. Boleh Kau dah semput dah ni. Okey, tak apa, relax. Sambil-sambil kita belajar. Ni mencabar sikit hari ni. Okey, isim. Slow jalan Majrur. Kenapa dia majrur? Allahi ni. Sebab dia mudhafun ilaih. Mana mudhaf dia? Huda, itulah mudhaf dia. Mudhafun ilaih. Habis tu kenapa tak tulis mudhaf kat sini? Sebab mudhaf tidak menentukan baris, dia tidak menentukan i'rab, dia boleh majrur, dia boleh majzum, dia boleh bukan majzum, majrur, dia boleh marfu', dia boleh mansub. Tapi mudhafun ilaih dia wajib majrur. Tu kena faham tu. Ramai yang keliru antara mudhaf dengan mudhafun ilaih. Okey. Allahi kasrah. Kenapa? Mufrad. Okey. Tu ayat tu, sebahagian daripada ayat belum habis lagi. Okey, kita sambung ayat sambungan ayat tu di sini. Okey. An yu'ta, ani amin lah ataupun haraf adatun nasab. Yu'ta. Okey, yu'ta ni letak dulu. 1, 2, senang. Okey, yu'ta fa'il. Bila fa'il je i'rab dia mudah. Kita selalu ingat kan? Video part 5 hari tu, bahawa i'rab fa'il lebih senang, lebih mudah daripada i'rab isim. So fa'il. Okay, ni tertinggal ni. Nasib baik nampak, tidak salah pula tu. Okey, fa'il. Apa? Mansub. Macam mana Ustaz tahu dia mansub, Ustaz? An yu'ta gitu. Bukan kerana dia baris saja. Bukan kerana tengok baris ta ni. Tapi sebab apa? Sebab apa? Kalau tak ada baris sekalipun kita akan kata dia mansub. Kalau kalimah ni, ayat ni tak ada baris sekalipun kita akan kata dia mansub. Sebab apa? Sebab tengok sebelum dia ada apa tu? Ada an. An yu'ta. Jadi okey, dengan apa dia mansub? Dengan fathah. Kenapa dia masuk dengan fathah? Mufrad. Tapi di sini fathah apa dipanggil? Juga dipanggil muqaddarah. Perasan tak? Sebab apa? Sebab ada huruf illah. Huruf illah ni ada berapa? Ada 3 je. Alif, waw, ya. 3 je. Awi. Awi. Okey. Ahadun, isim, marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab kenapa dia marfu'? Jawapan dia ada 7 je. Isim yang marfu' adanya 7. Pilih salah satu. Fa'il naibnya suka bergaduh. Di sini naibul fa'il. Naib fa'il. Sebab apa? Sebab yu'ta itu adalah fa'il mudhari' yang mabni lil majhul. Yu'ti jadi yu'ta. Okey. Didatangkan. Ahadun dhammah mufrad. Okey. Sekarang kita pergi pada mithla. Ini bang isim mansub. Mansub. Kenapa dia mansub? Sebenarnya dia adalah maf'ulun bih tsanin. Maf'ulun bih kedua. Okey, dengan apa dia mansub? Dengan fathah. Kenapa dia mansub dengan fathah? Sebab dia mufrad. Jamak dia amsal ke amsilah. Okay. Ma ni sebenarnya adalah isim. Dia isim apa sebenarnya? Isim mausul juga, sama dengan man. Contoh lain isim mausul, allazi, allati, itu semua adalah isim mausul. Okey. Ma ni apa ni? Kalau kita i'rab dia majrur. Kenapa dia majrur? Okey.
Okey, ma ni majrur. Ini dia punya silah dan aid dia majrur. Kenapa dia majrur? Sebab dia mudhafun ilaih. Okey, bila dah majrur tak payah. Inilah. Okey. Sebenarnya jumlah mausul dan juga silah dan aid ini adalah mudhafun ilaih. Jumlah dia tu. Okey. Utitum, itu tak apa, nanti belajar nanti lain kali. Utitum fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Utitum. I'rab dia apa? Tak ada i'rab, mabni. Senang je, dia dah mabni. Fi'il madhi memang semua fi'il madhi dan amar adalah mabni. Tapi kena ingat sentiasa mabni ala apa? Utitum. Kita boleh letaklah mabni ala as-sukun. Dah cukup, settle. Tum tu adalah naib fa'il, sebab tak muat ruang, kita tak payah i'rab tum. Okey, naibul fa'il. Au ataf. Okey, yuhajukum, ataf. Ataf yuhajukum ni adalah apa dia? Ini okey, fa'il dulu. Yuhajukum. Okey, fa'il mansub. Wah, macam mana boleh jadi mansub sini? Ni agak mencabar sikit. Mencabar sikit. Kenapa dia mansub? Sebab apa? Sebab atah maktuf. Dia maktuf kepada mana? Kepada an yu'ta. Seolah-olahnya ada au an yuhajukum, ada an, seolah-olah. Seolah-olah. Tapi inilah maktuf, dibawa daripada sini. Jadi an yuhajukum. Jadi dia mansub kenapa? Tulislah maktuf. Sebab dia ada maktuf. Maktuf pada an lah. Tadi. Supaya senang faham. Okey, tak ada pun dalam apa? Jar wajif. Itu basic dia. Tapi ini pun berkait dengan an juga. Ada kan an, lan, izan, kai bila mansub jar wajif. Ni pun maktuf kepada an. Cuma konsep maktuf belum diajar dalam jar wajif itu. Itu basic dia. Okey, so hari ni kita belajar yang apa? Canggih sikit lah. Contoh-contoh. Okey. Dengan apa? Dia kembali kepada dia pusing macam mana pun ayat ni, dia tak akan lari daripada konsep jar jisim, jif, jati dan juga 5 soalan scan. InsyaAllah tak akan lari. Okey. Walaupun ayat senang ke susah ke, macam-macam mana pun, dia tetap akan balik pada asal dia, basic dia. Macam kita belajar matematik, pusing macam mana pun, 2 kali 5 tetap 10. Dia tak boleh lari. 2 kali 5 tetap 10. Okey. Itu asas. Yuhajukum mansub dengan apa? Tetap juga dengan, sama dengan jar wajati yang kita belajar. Hazfin nun. Okey. Dengan apa? Okey, kenapa dia dengan hazfin nun? Sebab jamak. Dah. Kum pula. Kum ni adalah maf'ulun bih. Kalau kita 5 soalan sekian, isim, tapi tak muat tempat ni. Itu nak kena cakap je. Isim, maf'ulun bih apa? Mansub. Kenapa dia mansub maf'ulun bih? Lepas tu pangkah-pangkah lah. Sebab apa? Dia isim. Tak perlulah nak tulis standard i'rab semua sekali. Sebab isim yang mabni. Sebab dia mabni. Kum tu adalah dhamir. Dia isim mabni. Okey, seterusnya. Inda ni apa? Isim juga. Dia zaraf. Isim zaraf. Semua zaraf adalah isim. Bukan fa'il. Dan bukan haraf. Isim mansub juga. Kenapa dia mansub? Maf'ulun fih. Senang faham. Dengan apa dia mansub? Dengan fathah. Kerana dia mufrad. Dah. Settle. Rabbikum. Isim Rabbi. Tengok pada B ke? Tengok pada kum. Tengok pada B ya. Jangan tengok pada kum. Kum tu adalah dhamir. B tu adalah kalimah Rabb asal dia. Huruf akhir kalimah asal. So majrur. Kenapa Rabbi? Tidak Rabbu, tidak Rabba. Kenapa dia majrur? Sebab apa? Dia ada 3 je pilihan.
Isim yang dijar 3 sahaja, tidak banyak, dengan haraf dan juga idhafat. Ya, mudhafun ilaih. Okey. Mudhafun ilaih dengan apa? Dengan kasrah. Dia majrur dengan kasrah sebab apa? Dia mufrad. Macam mana rasa sekarang? Penat ke tak penat? Penat. Sekali-sekala bagi warm up sikit. Okey. Ini baru satu ayat ni. Masih lagi ayat yang sama, ayat surah Ali Imran ayat 73. Okey. Sambil-sambil relax kita kayuh lagi. Okey. Qul apa? Fi'il apa? Fi'il amar kan? Tadi macam tadilah. Fi'il amar mabni ala sukun. Dah padam, tak payah apa. Inna tadi dah kita dah bincang tadi. Okey, dalam maksud sebelum ni. Al-fadla, jadi dia samalah inna tu. Al-fadla isim mansub. Kalau dia tak ada baris sekalipun, tetap kita baca al-fadla. Kenapa ni? Sebab dia mansub. Kenapa dia mansub? Kenapa? Macam mana boleh tahu? Macam mana ustaz boleh tahu dia mansub? Sebab ada inna. So dia ni adalah isim inna. Tu jawapan dia, isim inna. Kita belajar nyanyi lagi macam tadi juga. Okey, dengan apa? Dengan fathah. Kenapa? Mufrad. Okey. Biyadillah, bi tu haraf jar, yadi isim. Okey. Majrur. Kenapa dia majrur? Ada bi itulah haraf jar. Yang seterusnya dengan apa? Dengan kasrah sebab dia mufrad. Yadun tu mufrad lah, jamak dia aidun, ayadi. Okey. Biyadi Allahi isim majrur. Dan kenapa dia majrur? Sebab dia mudhafun ilaih. Dengan apa? Dengan kasrah sebab dia mufrad. Okey, senang je. Cuma sebab dia banyak. Error dia tetap juga berkisar daripada 5 soalan scan. Dia tak boleh lagi daripada 5 soalan scan, insya-Allah. Mana-mana i'rab sekalipun. Cuma dia panjang. Saja je belajar. Kita aplikasikan dalam ayat yang panjang supaya kita tahu kegunaan i'rab dan juga 5 soalan scan ni. Boleh i'rab semua, termasuk bukan setakat Quran, surat khabar, teks-teks, cerita bahasa Arab, semualah. Semua. Okey, sambung. Yu'tihi fi'il, yu'ti tu fi'il, hi tu dhamir ya. Okey. Fi'il. Hi tu isim lah maksudnya. Yu'ti fi'il, hi tu isim dhamir. Yu'tihi apa? Ni siapa nak tahu ni? Yu'tihi ni. Cuba teka. Pause dulu kalau agak-agak tak tahu. Lepas tu tengok betul tak betul dengan jawapannya. Okey. Pause video. Okey. Dah pause. Okey. Saya jawab sekarang. Saya jawab yu'tihi dia marfu'. Wah. Biasa orang lose bila dah dia i'rab panjang-panjang ni, dia akan lose dah. Dia tak tahu bagaimana dah dia sekarang ni. Mana ekor, mana kepala. Dia dah orang kata apa? Penat. Tapi kalau kita berpegang dengan kaedah 5 soalan sekian ni, ini kelebihan dia, tetap akan hilang punca. Duduk kat mana, awal ke tengah ke akhir ayat ke, yang penting pegang. Jumpa fi'il, pegang jar wajif. Jumpa isim, pegang jar jisim. Tapi kena rujuk jar jati, jangan lupa. Itu memang dua-dua pun kena rujuk jar jati. Isim ke fi'il, dalam jati ada. Okay, kenapa dia marfu' yu'tihi? Sebab dia jar wajif khali minan awamil. Tak ada awamil lah, tak ada an lan izan kai. Tak ada an lan izan kai, tak ada lam lan nahiya lam, tak ada 8. Maka dia khali minal awamil. Dengan apa? Ni pun satu lagi. Bila melibatkan huruf illah, ramai confuse. Dengan apa dia marfu'? Dengan tetap dengan dhammah, rujuk jar jati. Bahagian fi'il marfu'. Kenapa? Sebab dia mufrad.
jumpa kat jaruh jati ni. Cuma dhammah. Dhammah ni nama muqaddarah sebab dia huruf illah. Okey. Tihi. Hi itu adalah mudhafun bukan mudhafun ilaih. Maf'ulun bi. Kena ingat ni. Baru ni saya ada janji nak bagi tahu kan. Dhamir jika sebelum dia, baru ni kita belajar. Dhamir jika sebelum dia isim, dhamir tu jadi mudhafun ilaih. Jika sebelum dia fi'il, dhamir tu jadi maf'ulun bih. Jadi apa? Maf'ulun bih. Tu. Dua tu. Kena ingat. Okey, ulanglah sendiri. Nanti kalau saya ulang jadi panjang pula video ni. Penat pula nak nunggu. Okey, nanti ada yang tertidur-tidur. Man yasha. Okey, man ni isim mausul. Okey, dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih thani, maf'ulun thani. Dia jadi maf'ul thani. Hi ni maf'ulun bih awal. Yu'ti maf'ul thani. Yang kita nyanyi lagu al-mansubat ada 13. Okey. So dia isim mansub maf'ulun thanin. Sebab ringkas lah, takut tak muat. Maf'ul thani man dia isim mansub tapi dia mabni ya. Sebab dia isim mausul, bila mabni potong sini, tak payah. Yasha'u fi'il, kan ada ya tu. Okay, yasha'u fi'il, dia marfu'. Wah, macam mana Ustaz tahu dia marfu'? Sama, tetap sama. Khalin minal awamil. Sebab tu dia marfu', tak ada 8. Tak ada awamil 8 tu. Dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab dia mufrad. Rujuk jaruh jati. Okey, wallahu. Wa ni adalah istinaf dipanggil. Wawul istinaf. Allahu isim. Apa i'rab dia? Marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia mubtada. Bila dah istinaf tadi tu dia jadi mubtada. Dhammah mufrad. Wasi'un alim. Dia lebih kurang je i'rab dua tu. Isim alhamdulillah. Alhamdulillah tamat. Okey. Panjang kali ni ya. Panjang dan nampak susah. Ya, agak susah sedikit sebab panjang. Tapi untuk pengetahuan semua, ayat ini adalah antara yang sebagaimana disebut oleh para mufassirin dan alim-alim ulama tafsir. Mereka menyatakan surah Ali Imran ayat 73 ini sebagai tambahannya ialah antara ayat yang paling susah untuk di-i'rab dan ditafsirkan. Sampai ada khilaf. Ada yang mentafsirkan sampai kepada ada 9 cara i'rab. 9 cara i'rab. Bahkan pelbagai banyak khilaf dalam mentafsirkan ayat ini. Cuma hari ini kita ambillah satu daripada makna dia lebih kurangnya daripada tafsir. Ini surah paling antara ayat yang paling susah nak i'rab, sebagaimana disebut oleh Al-Wahidi, sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Fakhrul Razi juga menyebut. So kebanyakan kitab tafsir akan sebut ayat ini paling susah nak i'rab, paling susah nak tafsir. Tapi tuan-tuan, adik-adik sekalian, ayat yang paling susah pun kita boleh guna 5 soalan scan. InsyaAllah kita tak akan tersesat dalam mengi'rab. Sebab apa? Sebab kita ada kaedah dia. Ada kaedah yang mudah 5 soalan scan walaupun untuk ayat yang paling susah sekalipun. Tu dia. Okey.
ayat dia wala tu'minu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan jangan kamu membenarkan melainkan orang yang mengikuti agama kamu. Ini apa dia ni? Ini dialog. Dialog orang Yahudi, orang ahli kitab sesama mereka. Kalau kita tengok dalam surah ayat sebelum tu, wa qalat ta'ifatun min ahli kitab tu kan. Ni ta'ifah, sebahagian daripada ahli kitab, orang Yahudi, dan banyak antaranya ulama tafsir As-Suddi, dia kata apa, orang Yahudi Khaybar nasihat kepada orang Yahudi Madinah, begini. Okey, ni ayat, kalau ayat sebelum dia tu menyebut dia pesan pada sesama Yahudi. Dia kata kamu janganlah beriman betul-betul, olok-olok cukuplah. Dia kata apa, pagi beriman, kononnya wakfuru akhirahu, mana petang tak beriman, menipulah kononnya, supaya tipu orang Islam, boleh menimbulkan syak dan ragu-ragu pada orang Islam, merosakkan Islam. Tu macam tu cara dia. Okey, lepas tu disambung dengan ayat wala tu'minu yang kita duk i'rab tadi ni. Jadi wala tu'minu, dan dia kata apa, dan jangan kamu beriman betul-betul, ataupun membenarkan betul-betul, melainkan dengan ajaran kamu. Sebab apa? Sebab ajaran kamu tu kira dah betul dah. Orang Yahudi kata sama-sama dia, dia nak menguatkan iman sama-sama dia lah kononnya tu. Lalu Allah ajar Nabi, qul innal huda hudallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayat itu adalah petunjuk, itu petunjuk Allah, bukan petunjuk engkau, bukan petunjuk orang Yahudi, tapi petunjuk Allah. Ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum. Okay, kita sambung kat sini. Ayyuta, dia kata apa? Sebab apa? Mereka ini yu'ta ahadum misla ma utitum. Orang Yahudi ni dia nak menguatkan sesama dia ni, dia sebut mana tidak akan didatangkan yu'ta ahadun misla ma utitum. Orang lain ni tak dapat sebagaimana nikmat yang telah kamu diberikan. Antara nikmat dia yang kehebatan Yahudi yang mereka banggakan, sebab apa, Nabi Musa di kalangan orang Yahudi, orang Bani Israel, kaum dia, boleh belah laut, peristiwa ada manna wassalwa, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang mereka banggakan, sehingga kan mereka menafikan ajaran Taurat itu sendiri, iaitu berita kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Au yuhajukum, mereka mendebat kamu di sisi Tuhan kamu. Okey. Lalu Allah ajar Nabi lagi, qul innal fadla biyadillah, katakanlah sesungguhnya kelebihan itu di tangan Allah. Allah yang pilih nak bagi kelebihan pada siapa yang dia nak. Yu'tihi man yasha, Allah bagi kelebihan siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas kuasa dia, kudratnya, alim, dan maha luas ilmu, lagi luas ilmu dia, maha kuasa dan maha mengetahui. Allah maha luas dan maha mengetahui, luas kuasa dia dan maha mengetahui. Okey, jadi adik-adik sekalian, kita lihat bagaimana ayat yang dikatakan susah ini dapat kita i'rab dengan alhamdulillah mudah, dengan menggunakan kaedah 5 soalan sekian. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.